Tanggal 9 April 1935, lahirlah seorang kanak-kanak lelaki di Belimbing dalam Melaka. Siapa yang tahu besarnya nanti akan menjadi sastrawan tersohor tanah air ini. Anak itu diberikan nama Abdul Samad bin Muhammad Said atau kini lebih dikenali sebagai sastrawan negara, Datuk Dr. A. Samad Said, dan lebih mesra dipanggil Pak Samad. Mengikut latar kehidupan silam sastrawan ini, kita akan melalui satu lorong pengalaman yang panjang yang berbaur suka duka kehidupan seorang seniman. Setelah 6 bulan, Datuk Dr. A. Samad Said menghirup udara di Belimbing Dalam, beliau telah dibawa oleh ibu bapanya dan abangnya Muhammad berhijrah ke kota Singapura. Keputusan ini harus diambil oleh ayahnya sebagai ketua keluarga untuk mencari rezeki yang lebih baik. Pada waktu itu, Singapura merupakan kota pelabuhan yang menjadi tumpuan pelbagai bangsa. Di sini juga A. Samad Said melalui zaman kanak-kanak dan remaja sehingga menjelang dewasa. Di sini jugalah ayahnya hanya bekerja sebagai pemandu tram dan keluarganya hanya mampu menyewa rumah kedai dari seorang yang berbangsa India di Singapura. Di belakang rumah inilah yang mengalirnya Sungai Rosha yang alirannya mengalir lesu membawa pelbagai sisa. Sungai ini telah diangkat oleh beliau sebagai judul dalam novelnya, iaitu Sungai Mengalir Lesu. Jadi demikianlah Datuk Dr. A. Samad Said mula mengorak langkah beliau dalam menghasilkan karya-karya yang terulung yang menjadi kebanggaan dunia sastera di negara Malaysia. A. Samad Said seorang pengarang Melayu yang agak unik dan tersendiri dalam perkembangannya. Penulisan yang dimulai dengan puisi dan cerpen kemudian meningkat kepada penulisan novel, drama dan kritikan sastra. Novel pertama yang asalnya berjudul Gerhana kemudian diterbitkan dengan judul Salina ialah sebuah novel yang tebal dan berjaya mengangkat martabat kesusastraan Melayu ke tahap yang disifatkan oleh Profesor A. Tew dan setengah sarjana sebagai bertaraf antarabangsa. Salah satu contoh novel Salina pada tahun 1961 menceritakan tentang kehidupan masyarakat terutama orang Melayu di Kampung Kambing, Singapura selepas Perang Dunia Kedua. Ia menggambarkan kemiskinan, keruntuhan moral di kota dan pergelutan untuk mempertahankan peribadi di tengah-tengah keburuk. Selain itu, terdapat juga karya cerpen beliau yang dikenali iaitu Daun-Daun Berguguran pada tahun 1962, Debar Pertama pada tahun 1964 dan yang terakhir Kemana Terbangnya Si Buru Senja pada tahun 1966. Yang terakhir ialah melalui karya puisi yang terkenal ialah Puisi Baru Melayu pada tahun 1942, Daun-Daun Berguguran 1962 dan Benih Harapan. Sekian, terima kasih. Sudilah Tuan jalan belapan di malam kelam. Sudilah hamba beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil karya-karya agung yang telah dikarang oleh sastrawan negara keempat pada tahun 1985 iaitu A. Samad Said. Terdapat banyak karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau dalam pelbagai bentuk, antaranya novel, novel remaja kanak-kanak, cerpen, puisi, drama, esei kritikan dan autobiografi. Namun di sini saya hanya akan memfokuskan kepada karya agung yang dikarang oleh A. Samad Said dalam bentuk puisi. Terdapat banyak karya agung berbentuk puisi yang menjadi pemangkin kepada kemuncak penulisan beliau. Contohnya karya puisi Liar di Api, Puisi Baru Melayu, Daun-Daun Berguguran, Sajak-sajak Melayu Baru, Benih Harapan, Daun, Semalu Pucuk Paku dan sebagainya lagi. Dengan ini, karya-karya ini telah dinobatkan sebagai karya agung kerana terdapat pelbagai genre, persoalan dan pengajaran yang telah terkandung di dalam setiap hasil penulisan beliau terhadap era kesusastraan Melayu di Malaysia. Puisi Hidup Bersama bertemakan idealisme bangsa demi kemerdekaan Malaysia
Pada awal puisi ini, beliau menyatakan bahawa zaman peperangan di negara kita sudah lama berakhir, tetapi kita masih perlu berusaha dalam mengisi kemerdekaan. Ungkapan pertama beliau sahaja sudah membuatkan jiwa ini bergetar dan masih mahu mendengarkan lagi apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Pada bahagian pengakhiran puisi ini pula, beliau menyentuh tentang kebersamaan yang perlu ada oleh setiap masyarakat di negara kita dalam meneruskan pengisian kemerdekaan. Natijahnya, puisi ini bukan sahaja mempunyai ayat yang puitis, bahkan mempunyai 1000 makna tersurat dan tersirat yang perlu kita hayati dalam mengekalkan erti kemerdekaan negara pelbagai bangsa. Puisi ini juga perlu diperdengarkan kepada masyarakat Malaysia agar mereka dapat menerima mesej yang ingin disampaikan oleh A. Samad Said serta dapat memberikan kesan positif dengan kata-kata perjuangan yang telah disampaikan oleh beliau. Antara karya puisi yang seterusnya yang dihasilkan oleh A. Samad Said ialah puisi yang berjudul Tetamu Senja. Sajak yang dihasilkan oleh sastrawan negara ini sangat terkenal di dalam bidang sastra negara kerana sajak yang berjudul Tetamu Senja ini merupakan salah satu karya Melayu yang berteraskan Islam. Sajak ini dihasilkan untuk dijadikan nasihat dan pengajaran kepada pembacanya serta pendengarnya, terutamanya orang Melayu, kerana kehidupan orang Melayu yang banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Seperti sajak-sajak yang lain, sajak ini juga menyelitkan falsafah dan logika yang berteraskan Islam, di mana terdapat metafora yang berlunaskan prinsip Islam di dalam penggunaan ayat. Pengarang ingin menyampaikan beberapa mesej tentang keseimbangan duniawi dan kehidupan di akhirat. Pengajaran yang terdapat di dalam sajak ini ialah kita sebagai manusia perlu melakukan tanggungjawab yang telah diamanahkan serta melakukan perkara-perkara kebaikan untuk dijadikan bekalan ke dunia akhirat. Karya puisi yang berjudul Gebeng Yang Luka juga merupakan salah satu daripada karya yang telah dihasilkan oleh A. Samad Said. Puisi Gebeng Yang Luka ini ingin menyampaikan pemikiran pengarang iaitu masyarakat pada masa kini yang kurang memberi perhatian tentang keadaan alam sekitar. Hal ini kerana keadaan alam sekitar pada masa kini yang semakin lama semakin kritikal disebabkan oleh sikap segelintir manusia yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Pengarang ingin menyampaikan mesej tentang aktiviti pembalakan haram yang semakin berluasa telah memberi kesan kepada alam sekitar sekaligus mengubah bentuk muka bumi dan pemanasan global. Pengajarannya, kita sebagai masyarakat perlulah sama-sama untuk menjaga keharmonian alam sekitar daripada diratah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di atas parang sejarah, puisi Datuk A. Samad Said. Di dataran sejarah, suara kita sesubur rumput. Bisik kalbu meraung garang tanpa resah, tanpa takut. Lagu kita rindu demokrasi, darjat awan tertinggi. Mengindah ufuk senja, meraih kemerdekaan diri. Rumput di kaki, awan di kepala, gah iringi murba. Seramainya, sederasnya, setulusnya, kita bersama menjulang panji negara. Bangga dicium angin jati. Di tengah gelora, kita sebangsa dan sejiwa murni. Di atas padang sejarah, pantang kita khianati janji. Setiap tapak dan langkah mengisi rindu demokrasi. Diri kita amat padu maruah senandung setulus hati, melunturkan pewarna zalim, menyuburkan kuning berisi. Kita tenaga jati, gah berjuang demi keadilan. Kita terbang sedera sinar julang, panji kebenaran. Sekian, terima kasih.